أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا المصير. أمسينا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Amma ba'. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita merafakkan kesyukuran yang sebanyak-banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih memilih kita berada di dunia ini dalam keadaan kita sihat walafiat. Dalam keadaan kita diberikan taufik oleh Allah SWT dapat menunaikan ketaatan dalam bentuk yang berbagai, dalam bentuk solat, penghambaan yang tertinggi kepada Allah SWT, dalam bentuk istighfar, taubat, selawat, rukuk, sujud, baca Quran, banyak lagi amal-amal soleh yang merupakan ketaatan yang dilakukan kepada Allah dengan bantuan Allah SWT, dengan taufik dan hidayah Allah SWT. Oleh yang demikian maka tidak jemu-jemu kita mengucapkan syukur alhamdulillah kehadrat Allah SWT, karena dengan kesempatan hidup ini Allah memberikan kesempatan untuk kita menambah lagi setiap hari, bahkan setiap jam, detik, bahkan yang ada yang Allah kurniakan kepada kita merupakan kehidupan untuk kita mendapat dekat ataupun mendapat keredaan Allah SWT. Dan inilah yang sebenarnya yang dicari oleh setiap orang-orang yang beriman, agar bila dia meninggal dunia maka dia mendapat tempat yang terbaik. Biasa kita mendengar orang-orang yang meninggal dunia ini, bila dia meninggal dunia maka orang yang hidup akan menyatakan, mendoakan dia semoga Allah memberikan keampunan kepada dia dan mengurniakan tempat yang terbaik. Mana tempat yang terbaik kalau bukan rahmat Allah, kalau bukan syurga Allah nanti, ataupun sebelum syurga Allah, taman daripada taman syurga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman di alam barzah. Jadi inilah saban malam, saban siang kita sering diingatkan melalui tazkirah, majlis ilmu, dan berbagai lagi dalam bentuk yang kita baca sendiri dalam bentuk WhatsApp, oleh Google dan sebagainya. Semua ini mudah-mudahan dapat membangkitkan kecintaan kita kepada kebaikan, cintaan kita kepada kebaikan-kebaikan yang akan melahirkan pahala-pahala yang semuanya akan memberikan kebaikan kepada kehidupan dunia, bahkan akhirat kita insya-Allah. Kita menyambung lagi tuan-tuan dan puan perkongsian bacaan hadis Fadhilul A'mal, Sahih Fadhilul A'mal. Dalam pertemuan minggu ini, minggu lepas kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita baca sikit sebab apa tak habis kita baca, tidak habis kita kongsikan kupasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah azza wa jalla idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alayhi hatta ya'mala fa in 'amilaha faktubuha bimithliha in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah in arada an ya'mala hasanatan falam ya'malha faktubuha lahu hasanah in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalha ila 700. Rawal Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis kursi tuan-tuan dan puan, apabila hamba ku ingin mengerjakan satu keburukan, bentuk dosa ni, satu keburukan, maka janganlah kamu mencatat keburukan ke atasnya sehinggalah dia mengerjakannya. Ini macam arahan kepada malaikat pencatat, raqib dan atid. Bila kamu tengok ni hamba ku ini melakukan ataupun melakukan sesuatu sama ada yang buruk ataupun tak buruk, yang baik, maka ini arahan daripada Allah dalam bentuk sama ada catat pahala ataupun dosa. Jadi apabila hamba ku ingin mengerjakan satu keburukan, maka janganlah kamu mencatat keburukan itu atasnya sampailah dia mengerjakannya. Tunggu, jangan terus mencatatkannya. Jika ternyata dia mengerjakannya, maka catatlah ia seperti mana yang diniatkannya. Jika dia meninggalkannya semata-mata karenaku, maka catatlah itu sebagai satu kebaikan untuknya. Dan apabila dia ingin mengerjakan suatu kebaikan, namun dia tidak mengerjakannya, sama ada lupa ataupun berbagai halangan lain, maka catatlah itu sebagai satu kebaikan, dapat pahala satu. Namun jika dia mengerjakannya, dia niat nak buat baik, betul dia buat, maka catatlah baginya dengan 10 kebaikan ataupun kebajikan sehingga 700 kebajikan. Bahkan dalam hadis lain dikatakan adha'afa mudha'afah, maksudnya berganda-ganda, bukan hanya 700 ganda, tetapi berganda-ganda, sesuai dengan keikhlasan orang yang melakukan amal tersebut. Jadi ini hadis daripada Abu Khairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, merupakan hadis pemberi motivasi kepada kita, sebab dia menceritakan tentang kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian Allah menyediakan bagi setiap kebaikan, setiap keburukan itu apa istilah kita, ganjaran pahala dan juga dosa. Tetapi apa yang menarik dalam hadis ini, di mana Allah menyatakan kepada malaikat ini, apabila mereka ini ingin maksudnya ada niat nak buat keburukan, tapi mereka belum buat, jangan maksudnya bila ada niat je tulis, tidak. Bila mereka niat nak lakukan keburukan, tunggulah, awasi mereka, tengok. Kalau mereka tidak melakukannya, maka maksudnya itu adalah satu keberuntungan kepada dia, untuk catat pahala bagi dia, walaupun dia niatnya tidak baik, tetapi dia tak jadi buat, tak jadi buat. Di sebaliknya pula, kalau dia berniat untuk melakukan kebaikan, aku nak buat, aku nak sedekah, dia kata lepas isyak ni memang aku nak sedekah, tengok ada duit, tapi selepas solat isyak bertemu dengan kawan, bersembang-sembang, akhirnya lupa. Ada hal sebab itu tabung diletak di hujung, bagus. Kalau letak di sini orang tak ingat. Itu pun letak di hujung pun masih juga orang lupa. Itu tetapi rahmat Allah SWT, walaupun orang ni lupa, Allah bagi lagi ganjaran pahala kepada orang yang dan niat. Sebab itulah setiap masa ni kena ada niat. Mungkin kita tak sempat nak buat, terlupa, tetapi Allah catat. Itu kebaikan orang yang sentiasa meniatkan kebaikan, oh aku nak baca Quran, oh alhamdulillah baca, tak sempat, Allah catatkan kebaikan. Nak sedekah, oh lepas ini memang nak sedekah. Sebab itulah kalau kita dah terdetik macam tu, rasa di depan mata kita tabung ni, jangan lagi nantilah, lepas solat isyak lah, masuk aja terus. Sebab itu ada hadis cerita tentang apa, sedekah selepas subuh. Ada kita mengamalkan, setiap orang setiap orang kena menyediakan tabung di rumah. Seorang ayah, seorang ibu, anaknya sediakan tabung. Tabung ini untuk apa? Untuk bersedekah setiap hari. Selepas habis subuh, habis sembahyang, mas menjemaahkan, kalau yang perempuan di rumah, habis je ambil RM1 ke RM5 ke, turun masuk tabung. 15 hari sekali ke ataupun terserahlah, sebulan sekali ke, buka dan agihkan, nak sedekah pada yatim, pada masjid, pada madrasah, pada anak yatim, tercerah dia.
Dan kita telah memasukkan duit kita dalam ini setelah dicatat oleh Allah SWT. Jangan kerana ini kita terdetik saja, terdetik saja dalam hati kita dah dicatat sebagai pahala, tetapi tidak sempurna. Tetapi kalau kita terus terniat, lepas itu kita sedekah, maka dicatat bukan hanya satu, tetapi 700 kali ganda. Kalau sedekah ni disebut 700 kali ganda. Lepas tu terserah kepada Allah nak gandakan lagi. Kalau RM10 kali 700 berapa? Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yalah, saya bila buat kebaikan ni ingat dengan sahabat Nabi, ingat dengan Nabi sendiri. Bagaimana ni Rasulullah bersedekah ni, karihil mursalah, seperti angin yang bertiup kencang, terutama di bulan Ramadan. Rasulullah, sahabat tu macam tu. Kita tengok Uthman bin Affan, Rasulullah menyatakan, siapa yang nak membantu ni, satu telaga, dikuasailah orang Yahudi, tetapi umat Islam tidak memiliki apa-apa duit. Siapa-siapa yang membeli ini, maka ganjarannya besar Allah sediakan untuk dia. Sayyidina Uthman terus membeli dengan harga yang mahal. Kalau ikut dia kata orang Yahudi ni boleh ditawar lagi. Sayyidina Umar tidak fikir tawar menawar. Berapa ni? Sekian dinar. Sekian dinar, beli terus. Lepas dibeli tu dia diberikan kebebasan untuk umat Islam ni untuk ambil air sukati. Pahalanya sangat besar. Kalau dulu itu sahabat-sahabat, orang-orang yang terkenal, sahabat-sahabat Nabi tabi'in, di zaman kita sekarang pun ada. Saya ada sebut dah, Ustaz Ibn Leo, Masya Allah, dia hantar makanan 10 tan ke Sabah. Yang terbaru ini berapa kilo daging kerbau. Pihak zoo ni mengadu, kata tak ada bakalan makanan. Dia hantar daging bukan untuk manusia, untuk haiwan. Mungkin untuk buaya kot, untuk harimau kah. Dia hantar. Saya tak ingat dah berapa kilo, 10 kilo mungkin. Dia hantar. Subhanallah, dia dapat pahala. Semoga Allah berikan dia keikhlasan, dan semoga Allah jaga dia daripada dengki orang yang dengki. Memang ada yang dengki. Bila manusia nak buat baik ni, ada dengki ni. Apalah buat macam ni. Yang dengki ni syaitan biasanya. Dia tak suka orang buat baik. Jadi ini kita doakan, ya Allah selamatkan dia, berkatilah dia, murahkan rezeki dia. Itu banyak lagi orang-orang seperti ini, tidak menunggu pangkat ataupun kedudukan nak bersedekah ni. Bila ada je sedekah. Tidak menunggu kita kaya kita nak bersedekah. Jadi bila ada je, detikkan dalam hati kita. Jangan detik je, tiap hari detik tak ada bersedekah. Ustaz kata banyakkan niat. Yalah, banyak niat, tetapi juga apa lagi realisasikan ataupun nyadikan kenyataan apa yang ada dalam hati kita ni. Jadi kenyataan. Niat dan sedekah terus. Itu kalau kita lupa, kita saya kena sedekah 2 kali ganda ni. Contohnya macam itulah. Itu di antara dibuat oleh para salafus salih dulu. Allah lupa, tertidur, tak ingat nak qiyamul lail ni, ya Allah. Dia gandakan sedekah dia. Itu memanglah tidak wajib, tetapi untuk mengajar diri dia sendiri, kata supaya dia committed betul-betul nak melakukan kebaikan. Itu dia. Jadi bila seseorang ni ingin melakukan kebaikan, dia tak buat pun Allah tak sempat buat, ataupun apakah halangannya, tetap Allah bagi, walaupun tidak sempurna. Kalau sempurna maksudnya macam sedekah 700 kali ganda, bahkan lebih. Kalau keburukan dia tak buat, dia akan dicatat kebaikan. Kalau dia buat satu je, dia tidak berganda-ganda. Tidak berganda-ganda. Kemudian kita tengok lagi hadis yang senada dengan dia juga. An Abi Hurairah radhiyallahu an Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara hadits minha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanatan ma lam ya'mal fa idza 'amilaha fa ana aktubuha bi 'ashri amsalha wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'mal fa idza 'amilaha fa ana aktubuha lahu bimithliha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil malaikah
Rabb, zaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan wa huwa absaru bihi. Faqala urqubuhu in 'amilaha faktubuha lahu bimithliha in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini agak panjang sedikit, ditambah lagi dalam kandungan hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW. Dia telah menyebut beberapa hadis. Ini Abu Hurairah ni, di antaranya dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini pun hadis qudsi juga, apabila hambaku mengatakan hendak mengerjakan satu kebaikan, aku nak buat, kata, niat maksudnya dia ungkapkan, maka aku mencatatkan itu sebagai satu kebaikan baginya, selagi dia belum mengerjakannya, dah dapat satu pahala dah. Bila dia telah mengerjakannya, maka aku mencatat sebagai 10 kebaikan yang sepertinya. 10 kebaikan tu, banyak tu. Dan apabila dia mengatakan hendak mengerjakan satu keburukan, maka aku akan mengampuninya selagi dia belum mengerjakannya. Allah ampunkan. Nak buat, aku nak buat ini, aku nak, dia lah buat keburukan, mengatakan orang kan, nak tengok benda yang tak elok kan, tapi tak jadi, maka Allah ampunkan dosanya. Tetapi apabila dia telah mengerjakannya, maka aku mencatat untuknya seperti apa yang diperniatkannya ataupun diniatkannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkata, ya Rabb, ya Rabbku, ini kata malaikat, hamba-Mu hendak mengerjakan satu keburukan, padahal dia maha tahu akan itu. Dia tahu dia buat tu dia dapat dosa. Tengok, itu hamba-Mu nak buat keburukan, kata malaikat kepada Allah. Allah lalu berfirman, awasi dia, ikuti dia. Tengok, apa yang dia buat lepas itu. Jika dia mengerjakannya, maka catat untuknya seperti apa yang diniatkannya. Niatnya nak buat buruk, betul dia buat, tulis 1 jam. Jika dia meninggalkannya, maka catat sebagai satu kebaikan baginya. Sesungguhnya dia meninggalkan itu semata-mata kerana aku. Kalau kita tengok hadis ini di hujungnya, dia meninggal kerana aku. Maksudnya dia meninggalkan maksiat ini kerana mengingat Allah. Itu yang dapat ganjaran tu. Tapi kalau yalah, ada manusia, minggu lepas saya ceritakan, tabung hilang kan, ada CCTV, tak berani nak curi, dia tak ingat dengan Allah, itu tidak, tetapi tetap tidak dicatat sebagai dosa, sebab dia tak sempat buat, kalau dia sempat buat, memang dia dapat dosa, tapi satu dosa, tapi jangan kita remehkan, walaupun satu dosa, kalau dia mencuri, ini dosa besar, mencuri ini dosa besar, dosa yang kalau dicukup syarat, dipotong tangan, cukup nisab, cukup syarat, dipotong tangan, itu dosa besar. Setiap amalan buruk yang diberikan balasan kepada qisas ataupun hudud, ataupun di akhirat kelak diazab, kesalahan ini diazab, kesalahan ini diazab nanti, itu dosa besar. Senang nak tengok dia dosa besar atau dosa kecil. Imam Nawawi rahimahullah menukilkan daripada Al-Qadhi Iyad, keinginan yang mendapat dosa ni, ada keinginan nak buat keburukan, adalah kemahuan yang kuat dan kebulatan yang tekad, betul-betul nak buat. Dan pada kalimat sesungguhnya dia meninggalkannya semata-mata kerana aku, ini kata Allah, beliau mengatakan usaha untuk meninggalkan keburukan kerana takut kepada Allah dan kesungguhannya dalam memerangi dan melawan hawa nafsu. Itu yang penting tu. Jadi kalau kita buat ni kerana manusia, kita tak buat tu, ini ada manusia jangan buat. Tapi kalau tak ada manusia kita buat, itu bukan kerana Allah, bukan kerana Allah. Kita tengok ada persoalan-persoalan yang bangkit kadang-kadang dalam kalangan kita lah, dalam masyarakat kita, ada orang bertanya, orang kafir yang melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya kita buat kebaikan, kita tengok orang kafir pun yang tak Islam pun dia buat kebaikan,
dia tolong orang, ada yang tolong, siapa nama dia, uncle, uncle siapa nama dia, yang dalam apa, popular dalam TV, dia suka bantu orang kan, Cristiano Ronaldo, dia bantu Palestin bukan sikit, 1-2 juta di US, dia berikan kepada Palestin. Itu, semoga Allah bagi dia hidayah Islam lah. Ada lagi, banyak lagi, yang tidak Islam tetapi mereka ni suka membantu orang. Bill Gates dia punya sedekah tu bukan 1-2 juta. Ini dah suruh berapa lama dah dia tercatat sebagai orang yang billionaire, walaupun mungkin sekarang dah ranking dia turun sikit, tapi dia suka membantu kepada persatuan AIDS dunia, kepada orang miskin. Ini macam mana agak-agaknya amal-amal yang mereka lakukan ini, kebaikannya, adakah mereka dinafikan begitu saja atau dicatat kebaikan mereka oleh Allah? Jumhur ulama berpendapat Allah SWT tidak mengampuni dosa-dosa syirik mereka. Mereka mensyirikkan Allah, mereka mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah, itu mensyirikkan Allah, tetapi diberikan kepada mereka balasan baik di dunia atas amalan kebajikan mereka. Ada balasan baik kepada mereka di dunia, sedangkan orang mukmin dikurniakan balasan kebaikan di dunia dan akhirat. Manusia ataupun orang beriman, mereka dapat kebaikan dunia dan akhirat. Baik itu dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Tetapi orang kafir tidak, ma lahu fil akhirati min nasib, mereka tidak mendapat apa-apa di akhirat kelak. Mereka itu ulama berhujah dengan sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT tidak menzalimi orang-orang mukmin pada kebajikan ataupun kebaikan dilakukan oleh mereka di dunia dan dibalas kepadanya di akhirat. Itu orang beriman. Adapun orang kafir, mereka diberi makan, diberi minum, pakaian, kemudahan berbagai-bagai di dunia ini. Allah bagi. Mereka buat baik, Allah bagi. Anak mereka, dia bagi baik oleh Allah SWT. Itu rahmannya Allah, rahmannya Allah kepada seluruh manusia ni, pemurahnya Allah, baiknya Allah kepada semua manusia. Tetapi rahimnya Allah SWT kepada orang beriman, khususnya di akhirat nanti. Dia di dunia, semua orang, orang yang tidak solat, orang yang solat, semua dapat bahagian masing-masing. Kalaulah Allah tidak memiliki sifat seperti itu, na'udzubillah, orang yang sembahyang je yang dapat rezeki, yang tidak sembahyang mati kebuluran. Tetapi ini tidak, orang yang tidak sembahyang pun, jangan kita tidak sembahyang, orang kafir pun, bahkan mereka diberikan lebih daripada kita, lebih daripada kita. Adapun orang kafir diberikan makan kepadanya dengan sebab kebajikan yang dikerjakan di dunia kerana Allah. Apabila amalan ini dibawa ke akhirat, tiada lagi amal kebajikan yang perlu dibalas baginya. Tidak ada, di dunia saja. Jadi diberi dalam bentuk kekayaan, sihat walafiat, banyak zuriat anak, itu mereka dapat. Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahra ketika mengulas hadis ini menghubungkan kemewahan dicapai orang kafir di dunia adalah ada kemungkinan disebabkan amal kebajikan mereka. Ingat kita ada orang di Bentulunin, dia suka membantu masjid-masjid, dia kata bila saya bantu masjid surau ni memang saya punya rezeki murah. Ada di Bentulu, ada. Saya tahu siapa yang begitu saya di masjid ini, dulu surau kan, dia kata ada beberapa kedai ni, yang dia ni sponsor untuk bayar elektrik, apa nama, tak ingat dah siapa nama bangsa Cina nya. Allah bagi hidayah kepada dia lah. Tapi mereka ni buat, mereka percaya, mereka percaya sebab apa? Mereka dapat rasa, bila mereka sedekah ni, rezeki dia makin melimpah. Tapi pelik orang beriman ni, macam orang percaya, setengahnya lah, bukan semua. Jadi itu yang berlaku kepada orang kafir. Jadi imam ataupun seorang ulama ini, seorang alim ulama ni memberikan penjelasan
mana menghubungkan kemewahan yang dicapai oleh seseorang yang tidak beriman ini, orang kafir dunia ini adalah hasil daripada kebaikan yang mereka buat. Dalam bentuk apa? Dalam bidang kemanusiaan dan usaha mendapatkan rezeki mengikut saluran undang-undang. Mereka tidak mencuri contohnya, ikut undang-undang, okey, tetapi mungkin arak dia minum, khinzir mungkin dimakan, tetapi mereka ada yang mereka buat dalam bentuk kebaikan-kebaikan lain. Riwayat menyebutkan juga kisah Abu Lahab yang diringankan seksaannya dalam neraka kerana beliau memerdekakan hamba perempuannya, itu Suwaibah, pada hari kelahiran Rasulullah SAW. Abu Lahab kita tahu yang diberikan neraka oleh Allah SWT, diazab, diberikan keringanan oleh Allah SWT sebab dia memerdekakan hambanya, Suwaibah ni. Namun kita tengok lagi ada juga pendapat mengatakan amal kebajikan orang kafir akan menebus semua dosa mereka kecuali syirik. Dosa-dosa lain bukan syirik ditebuskan di kata mereka lah, kecuali syirik dan kufur. Ini bermakna dosa kufur dikekalkan, tetapi dosa selainnya diampunkan mengikut amal kebajikan yang ada. Pendapat ini dianggap tidak bertentangan dengan prinsip asas dalam Islam. Okay, kalau Allah nak buat seperti itu. Namun pendapat jumhur lebih kuat sandarannya. Pendapat pertama tadi kata yang kita bahas tadi bahawa orang kafir diberikan kebaikan juga di dunia ini, tetapi dosa mereka tidak diampunkan. Itu Allah berfirman, dia kata apa? Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu ayat Az-Zalzalah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah, maka dia akan melihat nanti di akhirat nanti ganjaran yang dibuat kebaikannya. Barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sezarah, maka dia juga akan melihat dengan mata kepalanya dosa yang akan diberikan. Oleh sebab itulah kita berusaha untuk membuat sebanyak mungkin daripada yang besar sampai kecil. Kecil pun kecil kata jangan remehkan. La taqiranna ma'rufan. Dalam hadis dia kata kama qala, janganlah kamu meremehkan satu kebajikan ataupun amal kebaikan ni walaupun nampak kecil. Sekadar nak buang sampah, nak buang tai cicak dalam masjid, tetapi Allah beri ganjaran, walaupun dengan tabassumuka ala wajhi akhikam, senyum kamu di hadapan saudara, itu adalah sedekah. Ataupun apa-apalah, nak bantu orang, membantu membawa mengangkat barang di atas kenderaan, menolak kereta kah, pam tayar kah, buka tayar kah. Kadang-kadang kita tengok ataupun nak buat nak buang sesuatu di jalan raya, kalau tidak orang akan langgar ni, bahaya kita buang. Kan satu ada tu hadis Rasulullah SAW menyebut, menceritakan ada seorang ni lelaki, dia lalu kat situ, ada dahannya mengganggu orang ramai, sehingga dia kata, aku akan potong ni dahan ni, mengganggu orang ramai. Kan dia potong. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, orang ini bila dia meninggal, diceritakan bahawa orang ini sedang berada di tempat yang sangat indah. Maksudnya dia diberikan ganjaran di taman syurga ataupun nanti di akhirat di syurga. Itu kejadian apa? Buang ni, membuang dahan menghalang orang ni. Sebab itu di antara serendah-rendah iman adalah imaqtul adza anit tariq, membuang sesuatu yang mengganggu orang daripada jalan. Bukan menambah letak pin, letak apa lagi. Ada kadang-kadang kita tengok orang letak buah limau, letak paku dalam tu. Ini di Semenanjung lah, di sini kita tak jumpa lah. Di depan tu ada bengkel kereta, pandai dia orang. Dia orang yang buat. Tak sini nanti kalau pencet berhenti situ, dia akan repair dia punya tayar ke situ. Pandai. Ini jahat punya orang, jahat. Kadang-kadang aksiden mati tu. Teruk. Sebab dia meletup tu kadang-kadang. Jahat orang macam tu. Jadi saya katakan tadi, sekecil mana pun amalan ni, jangan kita menganggap dia sebagai sesuatu yang remeh. Bagi Allah tu Allah boleh, dengan izin Allah, maksudnya orang ni Allah bagi rahmat,
Dengan sebab itulah orang itu masuk syurga. Kita pun tak tahu lagi amalan manakah yang menyebabkan Allah ni maksudnya jatuh cinta kepada kita. Turun rahmatnya kepada kita ni. Sehingga dari sebab amal itulah maksudnya Allah masuk kita dalam syurga. Memanglah kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tetapi dengan sebab amal-amal yang ni Allah redha kepada kita ni. Mungkin dengan sebab kecil je dia selalu menyusun barang dalam masjid, selalu memberikan menyapu debu-debu, selalu membantu orang, kerjanya senangnya. Kita dah sebut minggu lepas juga seorang perempuan yang kerjanya membersih masjid je. Sehingga sahabat ni kata, tak penting ni, tak perlu begitu Rasulullah. Ataupun ada riwayat menyatakan Rasulullah ni tertidur, mereka pun tak kejar Rasulullah, maka mereka bawa uruskan jenazah ini sampai dikuburkan. Ya, Rasulullah bertanya, mana ni perempuan ni? Dah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kamu tak bagi tahu aku? Dia kata, jangan buat macam tu lain kali. Rasulullah marah dengan mereka ni. Orang yang kerja macam ni, kerjanya yang penting ni. Allah rahmati dia, Allah sanjung dia. Ni tempat yang mulia ni. Sebaik-baik tempat di dunia ni masjid. Bila orang kerja di masjid, walaupun tak bergaji contohnya, maka dia akan dapat ganjaran pahala yang besar. Kadang-kadang orang tidak nak kerja di masjid kalau tidak bergaji. Yalah. Oh, saya tidak ada gaji, malah nak kerja. Jangan gaji ni hubungkannya dunia saja. Bila kita dah mati dah tak ada lagi. Tetapi apa yang kekal nanti adalah pahala. Pahala yang pernah kita buat di dunia ini, itu yang kita bawa ke alam barzakh. Itu yang kita bawa ke akhirat. Yang menyebabkan Allah jatuh sayang kepada kita, sayang Allah kepada kita. Begitu dalam hadis dia kata, tidaklah seorang hamba ataupun seorang hamba yang melakukan kewajipan ni melainkan aku sayang kepada dia. Sehingga dia maksudnya dia melakukan juga amal-amal yang sunat, buat amal sunat, sehingga Allah SWT bertambah sayang kepada dia, bertambah sayang kepada dia. Amal sunat ni siapa yang nak memaksa kita? Contohnya sebagai sunat qabliyah ba'diyah, sedekah, apa lagi? Banyak lagi, puasa Senin Khamis. Mana ada orang paksa woi mesti puasa hari Khamis ni jangan tak puasa. Kalau tak puasa denda, tak ada. Jadi orang nak puasa tidak. Tetapi itulah Allah SWT ni, Allah jadi tambah sayang, bertambah sayang Allah kepada kita bila kita melakukan amal-amal ini. Allah SWT menegaskan sesiapa yang masih lagi terjerumus dalam bahaya selepas menerima kebenaran, berarti dia sendiri yang melakukan kezaliman. Dah tahu dah ini buat dosa, jangan lagi buat. Kalau terbuat juga, maka istighfar, taubat kepada Allah SWT. Taubat kepada Allah SWT. Pahala tidak diberi kepada orang yang tidak membuat kebajikan, kerana pemberian pahala berdasarkan usaha. Ini dia tak tiba-tiba dapat pahala tu, duduk je macam orang ada rumah sewa apa lagi, duduk je tak kerja tapi dapat terus duit masuk. Tapi orang yang buat amal sedekah jariah ni dapat, dia tak ada dapat dah. Tapi memang kenalah solat apa lagi, tapi amal ini, amal jariah ni, sedekah dia, wakaf dia, terus dia dapat. Tetapi maksudnya secara umumnya orang yang tidak melakukan amal tidak akan ada apa-apa. Dia akan harapkan di akhirat. Jadi orang yang nak mengharapkan liqa Allah, berjumpa dengan Allah SWT dalam keadaan yang selamat, maka falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Hendaklah dia beramal kerana Allah SWT dan jangan mensyirikkan Allah SWT. Perbuatan itu ada yang akan mengangkat jiwa manusia ke martabat yang paling tinggi. Kalau kita tengok perbuatan amal dia mengangkat derajat. Jadi kita jadi apa? Jadi kuat iltizam kita dengan Allah SWT. Iltizam kita dengan amal-amal soleh ni kita kuat. Allah yang tolong kita sebenarnya. Dan ada pula yang menjatuhkannya ke tingkat paling bawah. Nauzubillah min zalik. Bila orang ni buat satu keburukan, dia akan terjatuh, dijatuhkan ke tempat yang paling hina ni. Thumma radadnaha asfala safilin. Dan kami jatuhkan dia ke tahap yang paling rendah. Disebabkan apa? Perbuatan-perbuatan jahat dia. Nauzubillah min zalik. Jadi ini di antara hadis yang menceritakan tentang
galakkan kita melakukan kebaikan dan berusaha untuk tidak melakukan keburukan. Kalau terbuat juga, maka cepat-cepat istighfar, cepat-cepat bertaubat kepada Allah SWT. Dan apabila kita melalui hidup kita harian ini, yakinilah bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita dan juga sentiasa menunggu bila hamba-Ku ini akan taubat. Dia suka melihat orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam satu hadis diceritakan, bila seseorang ini berjalan ke masjid, maka Allah tersenyum, riang. Allah suka melihat orang yang datang ke rumah Allah. Bukan rumah tempat Allah tinggal, tidak. Rumah Allah maksud ni masjid. Allah suka orang itu datang, sehingga Allah tersenyum, suka. Itu. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, ini suatu keuntungan yang didapat atau diperoleh oleh orang-orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya, meningkat amal solehnya, meningkat ilmunya. Dan sebenarnya amal soleh ini dia tidak akan meningkat kalau ilmu kita tidak meningkat, sebab kurang motivasi. Kita tengok orang kadang-kadang dia kata dia buat itu aja, memang okeylah dia istiqamah, tetapi bila dia tahu lagi galakan-galakan fadilat-fadilat dia akan bertambah nak buat lagi. Kalau macam tu, kalau tadi saya sebut tentang tabung subuh, bila habis je subuh tu masukkan, habis. Ini ganjaran yang besar sedia Allah SWT. Kita nak memastikan bahawa setiap hari ini ada sedekah. Itu dia. Itu yang sebenarnya. Sekarang ni ada orang yang memerlukan, macam-macam kita tengok. Ada yang WhatsApp, kadang kita tak kenal. Orang yang rumah anak yatim. Ini dia kata tabung COVID. Sabah dia kata. Kalau kita rasa kita nak sedekah-sedekahlah. Dan kita kata, ini boleh percaya ke tidak? Terserah. Kalau kita tak percaya, jangan bagi. Jadi semuanya dalam keadaan orang susah seperti ini, maka ganjaran pahalanya pun digandakan juga, digandakan oleh Allah SWT. Kemudian an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan fa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an, an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa yakrahu lakum qila wa qala, kathratus su'ali wa idha'atil mal. Riwayat Muslim. Pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, masukkah belum? 26 dalamnya. Sesungguhnya Allah meredai 3 hal untuk kamu dan membenci 3 hal untuk kamu juga. Dia meredai untuk kamu jika kamu menyembahnya. Bila kita menyembah Allah, itu Allah redha tu kepada kita. Tidak menyekutukannya, tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Dan apabila kamu semua berpegang teguh kepada tali Allah, itu Islam ni, tidak bercerai-berai, tidak berpecah belah. Sedang dia membenci untuk kamu semua, qila wa qala, gosip. Qila wa qala, aku dengar orang kata macam ni, ada berita ni kata macam ni, belum lagi apa-apa kita dah share dah, cepatnya share. Qila wa qala, itu gosip je. Apalagi benda-benda yang hangat, sensasi, itulah memang seronok orang nak share. Dia kalau boleh dia nak awal daripada orang lain, tetapi dia tak sedar itu dosa tu. Banyak di antara perkara-perkara seperti itu yang sebenarnya dosa. Gosip ni, gosip membawang dan sebagainya. Ini elakkanlah, na'udzubillah min zalik. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan yang berbentuk ganjaran pahala dan diampunkan dosa, dan diberikan ganjaran berbentuk syurga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.